lulusan Banci pada tahun 1980, lebih dari 63% daripada anak-anak Melayu yang tidak lulus PSLE, yang gagal hampir setengah. Orang Melayu ekonominya masih terbawa. Kalau tidak ada sesuatu yang dilakukan, kita akan rugi. Bukan saja masyarakat Melayu, tapi juga negara kita. Penubuhan Yayasan Mendaki ini adalah usaha anggota-anggota Parlimen Melayu Islam Singapura pada tahun 80, termasuk gandengan dengan pemimpin-pemimpin 16 Pertubuhan Melayu. Matlamat mendaki satu saja, iaitu pendidikan. Welcoming our guest of honor, Prime Minister Mr. Lee Hsien Loong. For the future, for resilience, for a community of success. Mendaki ditubuhkan 40 tahun lalu sebagai sebuah badan bantu diri yang memperjuangkan peranan penting pendidikan sebagai pemangkin kemajuan masyarakat. Para pengasas mendaki berpegang kuat kepada prinsip bersatu teguh, bercerai runtuh. Mereka menggembleng masyarakat supaya bekerjasama demi mencapai misi mendaki, dengan individu yang berjaya turun padang membantu yang lain. Thank you, Prime Minister. Dulu anak-anak kita purata kelulusan bawah 50% untuk 3 mata pelajaran yang terpenting, iaitu bahasa Inggeris, matematik dan sains. Lulusan universiti bagi kaum Melayu yang paling rendah sekali. Untuk sekolah rendah, dia tercicir selepas PSLE selalunya. The tuition scheme came about. Beberapa ketua-ketua badan masyarakat bergabung dengan anggota parlimen untuk mengatasi masalah ini. Begitu daif sekali. Yayasan Mendaki dilancarkan pada 10 Oktober oleh Menteri Bertanggungjawab Ehwal Masyarakat Melayu, Dr. Ahmad Mattar. Ketika itu, badan-badan Melayu Islam terlibat dalam pembelajaran, sosial, agama dan kemasyarakatan. Mereka menganggap mendaki ini sama saja seperti badan-badan yang telah sedia ada. Jadi kita kurang mendapat sambutan sehingga Kongres Majlis Pendidikan Anak-anak Islam dianjurkan oleh Mendaki pada tanggal 28 hingga 30 Mei tahun 82 dan dirasmikan oleh Perdana Menteri Encik Lee Kuan Yew. Imej Mendaki bertukar daripada tanggapan yang agak muram kepada satu harapan.
adalah untuk kepentingan semua jika orang-orang Melayu Singapura mempunyai pendidikan dan kelayakan yang lebih baik yang dapat membuat sumbangan yang bermakna kepada pembangunan Singapura. Kejayaan Mendaki yang sebenarnya ialah meningkatkan taraf hidup dan pendidikan semua, bukan hanya untuk sebahagian kecil yang berupaya untuk maju ke hadapan. Ekonomi kita masih ke bawah. Anak-anak kita ini ditolong ibu bapanya. Sebab itu tuition class tu ada yang free, ada yang bayar token. Kelas-kelas tuition ini itu menjadi fokus yang utama. Penlibatannya itu tidak dapat menyeluruh. Kerajaan memberi bantuan dengan adanya dana pungutan mendaki, barulah kegiatan-kegiatan mendaki itu dapat dikembangkan. Habuan yang diberi pada guru-guru kelas tuition itu pun boleh ditambah. If you hit the sunlight, you become sweating like a washing machine. Okay. Can the pedal move by itself? Saya rasa saya mula start $15 ke $10 saya tak tahu, 1 jam. Sekarang sudah $50 1 jam. Itu tahun 85. Saya baru saja lulus dari universiti. Saya dapat bantulah murid-murid yang perlukan tuition sebab tuition pada masa itu memang mahal. Jadi comprehension lah. Cikgu ajar macam mana nak jawab soalan. Semasa saya di MTS, dia punya anggaran dalam satu kelas ada dalam 40 pelajar gitu. Sekarang satu cikgu dalam 8 ke 10 pelajar. Jadi senang untuk cikgu tumpukan masa pada pelajar. Kerana kekurangan guru atau tutor, jadi dalam satu kelas tu mungkin ada lebih pada 15 orang. Ada yang fasih dalam bahasa Inggeris, ada yang kurang fasih. Mereka yang kurang fasih ni selalunya dapat masalah lah untuk mengerti pelajaran. 90 seconds, that's right. Okay, these two are very important. Saya juga adalah seorang pelajar dari MTS 20 tahun yang lalu dan saya rasa that it really helps me lah to meningkatkan my mata pelajaran. Guru-guru sekarang mereka dapat menggunakan differentiated teaching untuk setiap para pelajar daripada dulu kami selalu menggunakan whole class approach. Mengenal pasti anak-anak yang melalui tuition program kita. Anak-anak kita mempunyai kapasiti yang berlainan. Ada konsep zero. Kami mengadakan program coaching, one-on-one coaching. Kadang-kadang kita hantar coach itu ke rumah mereka sendiri, mengadakan homework cafe. Jadi dia tidak perlu ke kelas kita tiap-tiap minggu, tapi dia boleh ke homework cafe kita bila-bila masa kerana ia diadakan di rumah berdekatan ataupun virtual tuition program kita. Dan dia boleh have access kepada banyak material kita untuk membuat lebih banyak exercise. Sekarang lebih teratur lah. Mendaki menggunakan banyak resources ya. Every second, she's going to swim 50 cm, correct? Kami memasukkan permainan online dan juga kuis dan ia melibatkan murid-murid secara aktif. Masih boleh belajar melalui teknologi lah. Online tak perlu pergi center. Cikgu selalu macam buat kuis untuk summarize apa kita belajar hari itu lah. Lee Kuan Yew apabila membuka Kongres Mendaki, dia suruh kita sabar. Kemajuan dalam bidang bahasa memerlukan 12 tahun. Tapi lepas 8 tahun, dia telah melebihi 50%. To be exact, 52%. Itu satu kesyukuran. Haziq Nidal Nur Hakim. Dengannya barrier yang kononnya orang Melayu tu Inggeris apa tu bahasa Inggeris ni bagus. Muhammad Syarizal Muntaha College East.
Kita dah masuk 20 tahun dan 30 tahun tuition mendaki ni, baru kita nampak kecemerlangan pelajar-pelajar Melayu ini. Antara 2010 dan 2013, Mendaki mengadakan tuition center yang terbesar di Singapura. 10,000 pelajar, 11,000 pelajar, 12,000 pelajar setiap tahun yang kami dapat mendekati dan berusaha untuk menaikkan taraf pencapaian mereka. Sekarang dalam masa 4 dekad ni 252,000 anak-anak Melayu yang telah mengikuti tuition scheme ini. Anugerah Mendaki memberi galakan kepada mereka yang berjaya, ya, 10% untuk mencapai kecemerlangan dalam pelajaran. Goh Chok Tong Youth Promise Award. Okay, this is a distinction award. Waktu saya belajar di Universiti Malaya, saya sudah memiliki 4 orang anak. Saya no pay leave, tak ada scholarship. Terpaksa bayar sendiri kos pengajian tu memang sangat susah. Sampai saya berhutang dengan pihak UM. Dah dapat surat warning yang saya harus selesaikan bayaran. Kalau tak, saya tak boleh duduk peperiksaan. Hujung-hujung tarikh yang perlu saya selesaikan hutang saya di UM, saya menerima hadiah daripada Mendaki. Waktu di UM tu 3 tahun tu memang saya ambil pinjaman dari MOE, tapi tak cukup juga sebab setiap bulan kita harus bayar bil. Saya melakukan banyak pekerjaan. Saya buat hantar pizza. Hantar pizza. Itu pada hujung minggu lah. Anugerah Goh Chok Tong tu banyak membantu, bukan berdasarkan akademik saja tetapi juga sumbangan terhadap masyarakat. Wow. 2008, okay? Okay. Saya berhutang dengan pihak UM dalam 20 lebih ribu RM. Mendaki menghadiahkan saya $25,000. Ibu akan berulang-alik dari KL ke Singapura menaiki motornya setiap hujung minggu, dan setiap kali dia membuat sedemikian, saya lebih terdorong lagi untuk belajar lebih keras lagi. Nur Aisyah Liana binti Muhammad Satria, NUS. Bila saya mahu mulakan perjalanan saya di universiti, saya mendapat tahu daripada ibu saya yang dia ada kanser. Tahun lepas, ibu saya telah disahkan mendapat brain tumor. Maybe saya kena kerja sepenuh masa. Tapi ibu saya marah saya, cakap, you almost there, you almost first class. Terus, just go for it, you know. Cabaran tu tidak berhenti di situ. Ayah saya pula kena stroke. Ini semua berlaku apabila saya perlu submit group thesis saya. Saya menjalani peperiksaan akhir saya pada akhir tahun lepas. Tapi alhamdulillah saya teruskan dengan pelajaran saya, juga kerana saya telah mendapat TTFS dari Mendaki, dan ini merupakan suatu peluang bagi saya untuk pergi ke universiti. Anak-anak Melayu Islam semua diberi kelayakan sampai ke peringkat universiti pun mereka tidak perlu bayar yuran. This is because of the special position of the Malays, as stated in the Constitution. TTFS tahun 89 mula dirombak. Yayasan Mendaki menerima wang pendahuluan sebanyak 10 juta
daripada Kementerian Kewangan. There was political pressure at Chok Tong's time to transfer this out. So therefore, Chok Tong will then have to say that everybody is equal. Everybody got to pay for university education. But the money is then given to Mendaki to administrate. And therefore for the Malays, they can go to the Mendaki and get the money. Masyarakat Melayu Islam ketika isu ini diketengahkan begitu marah sekali dengan pemerintah. Sebagian daripada mereka menganggap pemerintah Singapura mahu menghakiskan yuran pengajian percuma pada anak-anak Melayu. Maka itu, banyak perbincangan-perbincangan, dialog-dialog yang diadakan di merata Singapura. Kementerian Melayu menganjurkan bahawa yuran itu tidak diberi kepada semua. Anak orang-orang kaya-kaya, kenapa nak kasih sampai ke universiti? Dia mampu, biar dia bayar sendiri. Pemerintah setuju bahawa wang yang kita save, kita kumpulkan, diberi kepada masyarakat Melayu. Keluarga Melayu yang pendapatannya lebih pada 3,000, dia tu yang kena bayar. Yang bawah tak bayar. Saya tidak setuju because it did not take per capita. Kalau dia ada 5 orang anak dan keluarga tu ada 7 orang, kesusahan yang banyak telah dilakukan kepada masyarakat Melayu. Dan selepas itu ditukarkan kepada per capita. Lebih baik. Dalam masa saya di Mendaki, TTFS juga direview. Setelah beberapa tahun Mendaki cuba mengubah atau cuba memberi arguments lah, menaikkan income ceiling ini supaya ramai lagi yang boleh memanfaatkan TTFS. Skim subsidi yuran pengajian tinggi atau TTFS adalah satu lagi contoh isu yang timbul daripada kemajuan masyarakat Melayu. Pemerintah akan kaji masalah ini dengan Mendaki dan masyarakat Melayu dan semak semula kriteria kelayakan pendapatan TTFS agar dapat meliputi lebih banyak keluarga. Asas ini kan mesti continually membarui lah dengan keadaan masyarakat because the cost of living is going up, inflation is there, so it's important for us to keep on reviewing it. Kita ni terdorong dengan kemajuan Mendaki. Apakah lain daripada pelajaran? Ekonomi. Mendaki cuba nak buat apa tu di samping pelajaran, ada arm ekonomi.
Mendaki Holdings kita adakan memang dengan tujuan untuk membuka mata orang kita bahawa perniagaan tu bukan saja tertupung pada bidang-bidang tradisional orang kita ya. Kita buat Mendaki Holdings, kita buat Mendaki Travel. Yang boleh menarik bisnes orang Melayu adalah umrah dan haji. Banyak lagi bidang-bidang yang boleh kita ikut sama. Ya, baik dari segi perumahan, baik dari segi bisnes kerantauan, umpamanya Indonesia dengan Malaysia banyak potensinya yang boleh kita majukan. Kalau masyarakat Melayu tidak masuk dalam bidang keuangan, ia akan ketinggalan. And to introduce them to the finances, we created Amanah Saham Mendaki. DBS setuju bahawa Amanah Saham Mendaki dan ciri-ciri yang kita minta diadakan. So the idea was that so that the Malay community could get a long runway to learn how to get involved in investment which is somehow protected. Jadi duit tidak akan hilang. Dan bila ada projek seperti ini, mereka bukan saja mencari peluang. Pasal masa itu timbul juga soal-soal hukum. Boleh tak halal kita tak? No? Jadi banyak perbincangan masa itu. Dia punya sambutan ialah sangat hangat, you know. I think we got $30-40 million. Yang sedihnya ialah somehow the administration did not carry it through. You see, kita orang lama boleh introduce and set the pace. Banyak inisiatif-inisiatif yang kita adakan tidak dilakukan dengan baik atau tidak diteruskan. Pada masa itu, kerana kita kekurangan tenaga juga, orang-orang yang mahir dalam bidang itu, jadi usaha itu tidak kesampaian seperti yang kita harapkan. Tapi kita telah mula semaikan peri pentingnya ekonomi dan peri pentingnya perniagaan untuk kemajuan umum keseluruhan masyarakat. Assalamualaikum Makcik. Waalaikumsalam. Apa khabar ya? Baik. Boleh masuk? Ya. Mari baik. Ngaji. Sekolah biasa ke Malay, English. Kawan lama-lama semua entah mana pun kita dah. Saya telah memulakan projek ini yang kita namakan A Greater Society sejak tahun 2018. Tadi Makcik ada telefon panjang nombor dia. Tumpuan ataupun fokus kita adalah untuk menolong warga emas yang terpencil. Dia dah ceritakan, hello. So contohnya macam ni kan? Ni nombor dia. Ni Makcik tak tahu siapa kan? Tak tahu. Ya, kalau tak tahu jangan jawab. Tumpuan kita untuk memastikan mereka memperolehi kemahiran-kemahiran supaya boleh hidup selesa sendiri. Anak dia sekarang Perdana Menteri. Makcik tahu nama dia? Tahu. Nama Cik lupa. Nama dia Encik Lee Hsien Loong. Nama dia. Lee apa? Lee Hsien Loong. So sekarang saya dapat anugerah daripada dia sebab tahun ni yang Yayasan Mendaki punya 40 tahun. Mikael Jabbar from Raffles Institution. Selepas mendapat anugerah ini, saya kian ingin lebih berbakti kepada masyarakat dengan menolong mendaki dari segi mengambil peranan yang lebih penting dalam aktiviti-aktiviti yang dilaksanakan. Hasil pendidikan yang berlaku sekarang ini. Mereka sekarang berkemahiran, berkebolehan dan sangat bermotivasi untuk kembali ke masyarakat, untuk memimpin masyarakat dan membantu mereka yang masih tertinggal.
tahun 90-an, masalah yang belenggu bagi masyarakat Islam adalah masalah dada dan masalah penceraian di kalangan orang-orang Melayu Islam. Kita masih memerlukan pertubuhan Melayu Islam kita untuk memberi orang-orang yang memerlukan bantuan, baik dari segi pendidikan maupun sosioekonomi, perlu mendapat perhatian sewajarnya. Berbagai cara melayankan sifat menghalang. Saya persilakan Encik Abdul Halim. Mendaki menubuhkan mujadah Majlis Penyelaras Anti Dada Singapura fokus menyelesaikan masalah dada di kalangan orang-orang Islam di Singapura dengan sokongan Kementerian Ehwal Dalam Negeri. Dekat-dekat kumpulan kongsi gelap, kumpulan budak-budak isap dada dan isap ganja. Ini semua kita boleh lakukan, jangan masuk campur hal mereka. Dada ini adalah masalah kita semua. Kita dapat memainkan peranan secara total, sama ada di sekolah, di rumah-rumah tumpangan, dalam isu menyelesaikan masalah dada di kalangan orang-orang Melayu, anak-anak Melayu, sekaligus program di Jabatan Penjara diubah suai, dikemaskinikan oleh Jamiah Pertapis Taman Bacaan, dan akhirnya kami berjaya dalam tahun 2000 bilangan anak-anak Melayu Islam yang terlibat dalam dada terus berkurangan di Singapura. Saya terlibat di dalam kancah dada pada usia seawal 12 tahun lah. Dan keluar masuk penjara selama saya ingat 12 tahun. Sekarang ni saya memberi bantuan kepada bekas-bekas pesalah dari segi peluang untuk bekerja sebagai car grooming ke retailing ataupun sebagai macam ballroom andaman service office. Kita akan hantar diorang kepada andaman kursus andaman. Saya pun ada menjalankan kerja-kerja kemasyarakatan dengan bekas-bekas pesalah. Saya ada menubuhkan reforming support group daripada 2015 lah. Banyak program yang kita lakukan, jalankan dengan penjara, schools dengan local company to give a talk regards to the danger of misuse of drugs lah to the youth. Mendaki pula bantuan dari segi befriending service, mentoring service. Kita akan dampingkan seseorang yang pernah menjalani hukuman di penjara dan dah keluar sekarang, dah dibebaskan dan merubahkan diri mereka untuk menjadi seseorang yang lagi baik. Cerai-berai keluarga yang kerana dada atau kerana jenayah di penjara, jadi keluarganya, anak-anak tidak terjaga. Itu pun ada masalah juga. The idea of having an FSC was first noted 4 years ago in 1991. This project was initiated jointly by pejabat perkahwinan orang-orang Islam bekerjasama dengan badan-badan Melayu lain membantu ibu bapa yang terlibat dalam isu-isu penceraian. Mengadakan program kaunseling dan bilangan orang-orang Melayu yang terus bercerai juga berkurangan. Forum Pemimpin Masyarakat, wadah di mana badan-badan Melayu Islam dapat belajar antara satu dengan yang lain best practices. Hasil daripada CLF Forward Planning Exercise, kami berjaya mengembeling tenaga-tenaga profesional dan anak-anak muda. Konsep masyarakat peduli
telah dicetuskan memberi fokus perhatian dalam 4 perkara. Kepedulian tentang jurang pencapaian anak-anak kita dalam pembelajaran. Peduli dengan pekerja-pekerja Melayu Islam yang mungkin get structurally displaced because of changes in the economic landscape. Peduli dengan kerjasama badan-badan untuk bersama menguraikan masalah-masalah masyarakat dan memikirkan apakah bantuan yang mereka perlu dan Mendaki boleh beri. CLF juga memberikan wadah kepada kami untuk memberikan dana yang menyokong badan-badan Melayu Islam supaya mereka dapat mengadakan program yang in alignment dengan visi misi kita. Sebagai Menteri Bertanggungjawab Hal Ikhwal Islam, Mendaki dan juga Mesra, saya mengusulkan penubuhan M-Kuasa 3 di mana kita membuat satu struktur yang lebih erat kolaborasi antara tiga-tiga institusi ini di 2 tahap itu, di tahap aset dan kepimpinan dan juga di tahap sukarelawan supaya dapat menghasilkan impak yang lebih besar. Melalui M-Kuasa 3, kita tahu apakah program yang mesti kita adakan untuk address the community problem. Tapi melalui CLF, kita boleh dapatkan dana. Dan kita mahu memastikan bahawa Mendaki mempunyai jangkauan ke 11 bandar itu, kita dapat menjangkau hampir 80% lebih rakyat masyarakat Melayu kita. Mendaki dipelopori oleh satu kumpulan saja anggota yang kebetulan mewakili parti politik pemerintah. Kita buat keputusan untuk ke depan, mari ke depan memberi sumbangan, dan Lee Kuan Yew peringkat awalnya tidak suka. Jelas. The first national convention of the Singapore Muslim Professionals was held back in 1990. It was a ground-up initiative started by a group of about 500 young Malay Muslim professionals who felt that the community was lagging behind and needed to make greater progress. Pada masa itu, golongan karyawan meningkat. Lebih ramai yang terdidik, yang berjaya di dalam kerjaya mereka. Baik kita bimbingkan untuk manfaat masyarakat. Mereka mahukan pergerakan yang mahu memajukan masyarakat Melayu ini harus bebas, tidak terkongkong dengan dasar-dasar pemerintah atau kemahuan pemerintah. Kita tubuhkan jawatan kuasa, ekonomi, pendidikan, agama, sosial budaya, jawatan kuasa kepimpinan. Tiap-tiap satu buat kajian. Kita bukukan semua isu-isu penting ni dalam satu buku, Forging a Vision. Kita sudah bincang dekat setahun, kumpulkan isu-isunya, buat kajian-kajian. Timbalan Perdana Menteri Encik Goh Chok Tong telah mengusulkan mengenai mendaki swasta. Mendaki dah melakukan kerja-kerja yang baiklah maksudnya. Tapi kita rasa kalau kita ada idea-idea alternatif, kita ada persaingan, ini sedikit sebanyak akan membantu mendaki juga. Sebagai mendaki swasta, sokongan dana ke ataupun fasilitas ke apa untuk adil harus ditawarkan kepada AMP juga. Pemerintah bersetuju untuk memberi dana, dollar to dollar, matching grant dan juga dana daripada potongan CPF itu sebahagiannya datang ke AMP. Saya masih jadi pengurusi di peringkat awal dan Goh Chok Tong melancarkan AMP.
idea collective leadership ini tidak ada bangkangan. Tapi selepas itu, pemerintah tidak terima collective leadership. Kepemimpinan bersama ditanggap mengajukan pengswastaan. Kerja-kerja bantu diri atau kerja-kerja kemasyarakatan. Jadi mungkin satu tension ataupun suatu mungkin konflik antara golongan pemimpin-pemimpin masyarakat dan pemimpin-pemimpin di peringkat politik. Kenapa ia menjadi isu yang besar ialah ditanggap sebagai berbau perkauman. Kita panggil critical collaborator, membantu pertubuhan termasuk pemerintah secara kritis. Kita sangat-sangat menjalankan projek kajian. Kita lihat apa yang diperlukan oleh masyarakat Melayu Islam ialah pendidikan awal kanak-kanak, pendidikan keibubapaan. AMP memulakan dan melakarkan banyak sekali program di peringkat awal pendidikan anak-anak. Build a bridge, hurry up. You got a jam here. Rectangle. My heart goes kaboom. Here. No. Pada masa knowledge based economy, kita buat kajian dengan kerja Melayu Islam. Apakah kekurangan-kekurangan dan apakah kemahiran-kemahiran yang diperlukan. Kita tubuhkan pusat latihan bekerja. Dan fokusnya, salah satu fokus ialah program Cili IT. Mendaki Sense mengadakan skill training dan skill upgrading, dan jika mereka tidak mampu membayar yuran program itu, Mendaki memberikan interest free loan. Tapi sekarang kita ada E2I, kita ada WSG, kita juga ada Skill Future Credit yang masyarakat kita boleh gunakan. Kita tidak mahu duplicate apa yang sedia ada. Dulu Mendaki Sense di WIS at Changi, tapi sekarang diadakan di semua kelima satellite center kita. AMP setiap tahun, mungkin setiap 10 tahun mereka akan adakan convention semak semula sejauh mana pencapaian masyarakat Melayu. Convention yang keempat ini, isu-isu digunakan sebagai topik perbincangan dan memberi peluang untuk masyarakat kami mencari idea-idea dan solusi bersama. Dalam kepimpinan generasi baru, sikap kami adalah lebih kepada berkolaborasi, bekerjasama dan bersinergi. Walaupun ada perbezaan pendekatan kerana matlamat kita sama, meningkatkan tahap pendidikan, keberadaan maupun dalam keagamaan masyarakat kita. Antara program bersama ialah melalui CLF Labs dengan program M Kuasa 3 sekarang. AMP sedang memberikan sokongan membantu keluarga dan individu yang sekarang ini di penjara lah. Kami juga menghantarkan staf-staf AMP kepada program-program mendaki untuk meningkatkan servis-servis kami. Setelah 40 tahun ini, kita harus meningkatkan lagi program-program yang masyarakat memerlukannya. Kita harus memberi tumpuan kepada pendidikan anak-anak semasa mereka belum ke bangku sekolah formal di darjah rendah. Tujuan utama kami sekarang ialah memastikan yang kanak-kanak kita mempunyai kurang-kurangnya
3 tahun prasekolah. Pendekatan baru mendaki adalah penggunaan kajian supaya kita dapat memahami trend-trend terkini, prestasi anak kita dan bukan saja pencapaian tapi isu-isu sosio-ekonomi. Youth, kita adakan program seperti Future of Engineering Series, Future of Life Sciences, Future of Finance, supaya anak-anak kita dan juga ibu bapa tahu apakah growth industries, supaya anak-anak kita memasuki sekolah yang memberikan mereka skill yang diperlukan di masa hadapan. Pencapaian bukan sahaja dari segi cara akademik tapi juga sumbangan kepada masyarakat. Ada yang mempunyai bakat dalam bidang lain, kita mempunyai peluang lebih luas. Dan ukutara bagi kami, bagi sukses harus lebih luas jugalah. The Special Achievement Award for Excellence in Non-Academic Fields. And for this, we're happy to present them to 2 very talented individuals. Anugerah ini memberi saya semangat untuk bekerja lebih keras dalam bahagian sukan dan akademik. Sebelum PSLE, saya dipilih oleh guru-guru dari Singapore Sports School untuk mencuba melayak untuk memasuk pasukan balapan dan padang. My parents are very supportive of my decision. Saya memula serius apabila saya darjah 4. Guru-guru saya perasan yang saya ada bakat dalam acara 200 meter. Mereka memilih saya untuk mewakili pasukan sekolah rendah itu di National School Games lah. We had a protege program. I connected some of the professionals with an aspiring young people. Program Empowered, pelajar yang mempunyai risiko tinggi lah tercicir daripada sekolah. Kita juga mempunyai program mentoring sukarelawan yang memberi mentoring, memberi dorongan supaya mereka tak tercicir. Dan kita melihat prestasi yang amat baik di mana kesemua tidak tercicir daripada sekolah, mereka pergi ke tahap seterusnya di ITE. Saya mula suka bertinju daripada umur 17 tahun. Masa tu saya baru berhenti sekolah. Tahun pertama di Temasek Politeknik. Satu hari ada satu budak ni, dia cakap dengan saya, "Ridwan, satu hari aku nak jadi macam kau lah. Tak payah sekolah, tak payah kerja, tinju je." Daripada situ saya teruskan niat saya untuk bersekolah, masuk ke Nanyang Politeknik. So, saya perlu menunjukkan contoh yang baik, mempertingkatkan diri sendiri juga. Sekolah, bekerja, terus dengan berlatih. Kerja keras ni semua telah diiktiraf lah dengan anugerah ni. Anugerah Beli Harapan Gochotong ni juga memberi saya peluang untuk ke United States untuk habiskan tahun terakhir di Politeknik. Dia memberi saya satu peluang untuk memberikan platform kepada orang lain yang lebih memerlukan bekas panduan, belia yang bermasalah. Saya menggunakan gym saya ini untuk memberi mereka tempat untuk berlatih lah dengan percuma. Mereka lebih belajar berdisiplin, jadi kurang bercampur dengan aktiviti yang tidak sihat di luar. Saya tahu apa rasanya kalau kita kurang wang, kurang peluang. Apabila mendaki ditubuhkan pada tahun 1982, hanya 3% daripada anak Melayu kita mempunyai pendidikan pos menengah. Hari ini lebih daripada 90% anak Melayu kita mempunyai pendidikan pos menengah. Dibandingkan dengan 2 dekad lalu, First Class Honours University kita melihat lebih daripada 10 kali ganda. Tapi pencapaian ini tak mencukupi bagi kami lah. 40 tahun ini, kau orang dapat tengok sendiri macam mana kau orang berada sekarang. Saya mengharapkan perpaduan masyarakat kita semakin kuat
berjuang dengan semangat